Muka surat 66, betul ya? Kentut vagina. Betul ya? Okey. Jadi yang ini eksklusif untuk kaum wanita. Kaum lelaki dia tidak ada pengalaman ini, ya. Sebab tu kalau kita tanya mungkin dia mudah jawab. Dia bukan tak tahu, dia mudah je jawab. Apa je yang keluar tu batal lah, dia kata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Subhanallah wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari yang dikasihi, hari ini kita akan sambung pembelajaran fiqh wanita kita, wanita dambaan syurga, ya. Muka surat 66, betul ya? Kentut vagina. Betul ya? Okey. Jadi yang ini eksklusif untuk kaum wanita. Kaum lelaki dia tidak ada pengalaman ini, ya. Sebab tu kalau kita tanya mungkin dia mudah jawab. Dia bukan tak tahu, dia mudah je jawab. Apa je yang keluar tu batal lah, dia kata gitu kan. Kalau kita sebab dia ada perbezaan. So secara umumnya bila kita sebut tentang kentut vagina ini, dia ada dua. Satu benda yang aktiviti daripada dalam yang memang kita tahu dari bahagian dalam faraj. Contohnya seorang yang berenang, swimming. Senangnya macam itulah sebab angin, ketumpatan angin dan udara dan air kan dia berbeza. Jadi bila kita masuk ke swimming pool, kita berenang, lepas tu bila dah keluar tu kita akan terperasan keluar sorry sebut sorry. Okey, keluar angin macam tu yang itu batal. Yang itu kalau macam tu rupanya bentuknya dia memang confirm lah kalau ada wuduk batal. Kalau kita dah berwuduk dekat dalam swimming pool pun keluar tiba-tiba batal yang tu, ya. Yang tidak batal adalah pergerakan daripada bibir faraj. Dia kemungkinan dia akan macam dia berlaga, sebab kita berjalan, kita bergerak dan sebagainya, kita duduk, mula-mula lipat kaki, kemudian kita melangkah. So jadi otot yang berada di situ tu dia akan berbunyi. So kalau dia hanya setakat di luar saja, dia tidak membatalkan wuduk kita, dan juga kalau kita solat tidak membatalkan solat kita. Okey, so jelas tu, ya. Baik, itu secara umum. Sekarang kita tengok pula column by column. Muka surat 66, apakah dia kentut vagina? Maksud kentut vagina ialah keadaan di mana keluarnya angin melalui saluran kubul. Kubul bahagian depan, dubur bahagian belakang. Okey. Menurut Dr. Rosediani Muhammad, ni kawan saya sebenarnya. Dia kahwin dulu pun kami berdua, saya dengan Ustaz mencarikan. Sebab nak cari orang daripada Universiti Al-Azhar. Ustaz tu dia Universiti Al-Azhar. Jadi dia recommendkan kawan dia. Alhamdulillah berkekalan. Okay. Pakar perubatan keluarga, ya. Dia pakar perubatan keluarga kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian, Kelantan. Dia kata bahawa vagina ni adalah tiub yang berotot dan berdinding membran sebanyak 7 hingga 9 cm yang menghubungkan pangkal rahim ke bukaan faraj. So jadi dia macam tiub tu macam saluran, ya. Okey. Panjang juga tu 7 hingga 9 cm bergantung pada individu. Bukaan faraj dikawal oleh beberapa otot kemud sama seperti otot yang mengelilingi bukaan dubur dan saluran kencing. So jadi di sini puan-puan tengok pada perenggan ini dia ada yang dipanggil tiub vagina, dia ada yang dipanggil otot kemud. So basically dua benda ni je yang mengeluarkan angin. Jadi mana yang datang daripada faraj, yang itu yang batal. Mana yang datang daripada otot kemud ni yang memegang keliling bukaan dubur ataupun saluran kencing kita, yang itu tidak batal, ya. Okey.
So dalam keadaan biasa, tiub ini yang vagina tu, faraj itu berada dalam keadaan tertutup, dindingnya kempis menyentuh antara satu sama lain dan tidak mengeluarkan sebarang angin. Ya. Ini adalah kerana bakteria yang berada di sel-sel lapisan dalam vagina. Baru tahu dalam vagina kita ada bakteria. So bakteria ini dia hanya bertindak balas mengeluarkan asid laktik untuk menjadikan faraj kita lembap. Okey, jadi ada kelembapan tu yang kita selalu panggil keputihan tu kan. Asalnya dia adalah kelembapan. Jadi bila berlebihan yang tu yang kita boleh panggil keputihan. Kalau busuk pada gatal maksudnya keputihan yang berpenyakit. Okey. Dan kelembapan ini dia membantu mengelakkan jangkitan kuman pada permukaannya. Jadi faraj wanita yang kering tidak ada lembapan mudah dijangkiti penyakit berbanding faraj yang mempunyai kelembapan. So jadi jangan kita mengeluh sedih kan sebab rasa macam asyik bawah ni lembap je kan. Okey, kita tak selesa, tak syukur, itu tanda Allah nak protect. Okey. Next column. Bagaimana kentut itu terjadi? Keadaan ini berbeza dengan situasi yang berlaku pada usus besar. Usus besar terletak di mana? Perut kita. Perut kita kan ada usus besar, usus kecil. Yang selalu kita letak dekat bahagian pusat tu lah. Sakit perut. Itu sebenarnya bukan perut kita lebih atas lagi. Betul tak? Dia dekat dengan bahagian dekat dada. Okey, itu perut yang menadah makanan. Tapi yang bahagian kita panggil perut yang bawah tu dekat dengan pusat itu usus besar dan usus kecil. Jadi itu tempat memproses, menghadamkan ataupun makanan yang telah dibuang lah masuk ke dalam tu ya. Baik. Jadi bakteria tu pun ada juga dalam usus besar. So dia berbeza. Bakteria yang berada dalam usus besar dan bakteria yang berada dalam vagina tadi berbeza. So bakteria yang dalam usus besar ini dia akan mengeluarkan gas. Jadi gas ini yang kita kenal sebagai kentut. Okey. Dalam keadaan normal, vagina sepatutnya tidak mengeluarkan sebarang angin melainkan. Jadi vagina tu dia tak ada bakteria, dia tidak mengeluarkan gas. Usus besar yes. Okey. Sebab tu kita biasanya akan kentut melalui laluan dubur, bukan melalui laluan kubul ya. Baik, jadi bila keadaan yang biasa, doktor pakar perubatan keluarga ini dia kata biasa tak adanya angin daripada vagina. Mana ada, dia kata. Kalau ada pun dia kata seandainya kita mempunyai masalah fistula ataupun lubang penyambung antara usus besar dengan vagina. Jadi rupanya ada juga penyambung fistula, lubang penyambung antara usus besar dengan vagina. So kemungkinan sebahagian kita mempunyai pernah mengalami kentut dia tahan tapi keluar ikut depan. Yang itu memang confirm kentut dah tu kan. Kita duk tahan belakang, dia keluar ikut depan. Yang itu sebab apa? Sebab ada masalah di lubang penyambung. Kalau tak, fenomena biasa dia tidak akan berlaku ya. Dan masalah itu mungkin dia terjadi akibat pembedahan antara usus dan faraj. So siapa-siapa yang pernah ada operation dan sebagainya, kebarangkalian dia berhadapan dengan isu kentut vagina ini lebih besar. Okey. Keadaan ini menyebabkan angin dari usus besar masuk ke dalam faraj. Okey. Baik, seterusnya apa kekeliruan yang berlaku tentang kentut ini ya? Okey. Kebanyakan wanita sebenarnya mengalami masalah keluar masuk angin di antara kelopak besar lebia majora. Okey. Angin ini berkumpul di celah ruang terbentuk antara kelopak dan faraj. Yang ini perempuan, imagine kita masuk dalam swimming pool tadi. Masuk dalam air, kita berendam dekat sungai contohnya kan. Okey, kita masuk je biasa akan ada ketumpatan angin dengan air. Jadi kita akan terperangkap angin di dalam lubang kemaluan kita itu. Baik, angin ini berkumpul di celah ruang yang terbentuk antara kelopak dan faraj. Terkumpul di situ, terperangkap di situ. Fenomena ini sering disalah anggap sebagai angin yang keluar dari bukaan faraj, terutamanya setelah wanita beristinja. Air akan terperangkap di celah kelopak-kelopak besar lebia, menyebabkan pergerakan angin keluar masuk melalui kelopak lebia ini lebih ketara dirasai semasa pergerakan solat yang akhirnya turut mengeluarkan bunyi dan rasa keluar angin seperti kentut. Jadi time kita beristinja tu, jadi mungkin cara kita membasuh itu dia boleh memerangkap angin di bahagian
kemaluan kita. So keadaan ini agak menyulitkan untuk membezakan sama ada ia adalah angin yang betul-betul datang daripada faraj ataupun daripada bukaan faraj. Jadi kita tak tahu, tiba-tiba dia keluar kan, kita cuma dengar je ataupun terasa je ada gerakan di situ ya. Kita kata ini angin ni, kita dah confused ya. Sebab apa? Sebab masalah yang vagina ni di bahagian otot faraj kita, dia tak sama dengan otot di bahagian dubur. So kalau otot bahagian dubur dia agak sensitif. Kita boleh rasa, aku ni nak kentut atau buang air besar. Kita akan sampai maksudnya kalau sampai maksud saya begini, dalam proses perkembangan biologi kita ataupun jasmani kita, fisiologi kita ini, macam anak-anak start umur 2 tahun lebih baru dia boleh perasan, dia nak terkencing lah, dia nak buang air besar lah. Okay. Tapi sebelum tu tak lagi, dia belum matang lagi. Sebab tu dia kata nak berak, dia kata kita pun lah bawa tu kan, toilet training tu letih kita tu kan, pergi bawa ke tandas kan, tiba-tiba kencing. Ataupun dia kata nak berak, tiba-tiba kentut je. Sebab dia tak biasa lagi. Jadi kita kalau tahu benda ni, kita tidak akan marah lah pada anak tu. Kalau kita tak tahu, kita tak faham, kita pun cakap apa yang kentung, kita pun tak tahu, kata kamu menyusahkan orang je, orang tengah buat kerja ni. Jadi kita akan marah. Ataupun budak tu terkencing mana-mana pun, kita akan pukul dia ataupun marah dia, sebab kita tak faham bahawa dia punya perkembangan otot itu belum matang lagi, dia belum pandai lagi untuk kenal. Dan kita akan kembali balik kepada tahap tersebut. Maksudnya bila kita usia kita semakin lanjut, otot tersebut akan menjadi semakin lemah. Jadi kita tu yang buang air tak perasan. Jadi itu yang kata macam budak-budak balik lah. Jadi tak tiba-tiba meleleh aja, tiba-tiba begitu begini. Dan terkadang juga ada contoh lah, beberapa orang yang berpenyakit diabetik ke kan, so itu pun sama juga. Ataupun dia ada masalah pinggang ke, orang tua lelaki kita tengok dia malas pergi ke masjid. Padahal sebenarnya apa? Sebab dia sendiri yang tahu, mungkin waktu dia pergi masjid tu dia tahu dah basah, kan, sebab dia tak boleh rasa. Jadi kita selaku anak-anak ni yang kita ni, jangan mudah kita judge. Ayah ni makin tua makin malas pula pergi ke masjid, kan. Jadi kita cuba fahami kalau dia ada penyakit. Kalau dia tak ada penyakit, jangan pula cari penyakit. Jadi kalau dia memang betul sihat, tak apa perempuan. Tapi kalau memang dia sakit kan, ayah dah lah sakit, ayah dah lah tua, ayah pergilah masjid. Kan. Jadi apalah ayah ni, orang tua lain semua boleh je pergi ke masjid, tapi ayah tak nak. Ayah ni malas ke apa ke, malu saya jadi anak ayah. Jangan perempuan. Saya cerita ni ada kes ya, ada kes yang macam tu. Jadi saya kata cuba puan tengok. Ya, sebab dia isteri dia sedih. Dia cakap anak-anak dia cakap macam tu pada suami dia lah, pada ayah dia kan. Dia kata macam mana, saya kata puan cuba cek, sebab puan kata tadi suami puan ada diabetik, ada buat dialisis semua kan. Jadi ada tak unsur-unsur masalah macam tu? Rupanya memang betul. Jadi suaminya ni bersalah, tak nak cakap. Sebab dia malu. Jadi dia malu. Memang betul perempuan, dia tak boleh tahan lama. Jadi air kencing dia tu akan meleleh. So tahu-tahu nanti dia punya kain basah. So dia takut mengotorkan sejadah kan, kotorkan masjid, nak membasuhnya lagi kan. Jadi dia memilih untuk tidak pergi. Saya kata bila macam tu, suami isteri dia menangis. Dia kata, ya Allah Ustazah, dia kata betul Ustazah, betul. Dia kata, saya tak tahu sebab saya perasan ayah saya macam tu. So saya share pengalaman itulah pada dia. Kata cuba cek puan. Dia kata betul Ustazah, ya Allah berdosanya, kami berdosanya. Jadi sebelum meninggal dunia, baik kita ambil tahu, peka dulu, faham. So itu adalah kedudukan penting kalau bagus kita mengetahui perkembangan fisiologi seseorang. Jadi Masya Allah, dengan asbab kita nak belajar fiqah, dengan asbab kita nak tahu kentut vagina, jadi kita tahu pula perkembangan yang berlaku pada diri kita kan. Okey. Baik, dan kita bersifat ihsan pula pada orang lain. Baik, jadi seterusnya kekeliruan yang berlaku itu because of that lah. Okay. Dan fenomena ini sering disalanggap sebagai angin yang keluar dari bukaan faraj, terutamanya setelah wanita beristinja. Jadi air ini semua dia rasa macam seperti kentut tadi kan. Baik.
Keadaan ini agak menyulitkan untuk membezakannya kerana bukaan faraj tadi tidak ada otot yang kuat. Baik, namun begitu, keluar masuk angin di vagina berkemungkinan berlaku kepada wanita yang mengalami kelemahan pada otot-otot kemud seperti wanita yang telah melahirkan ramai anak. So yang ini ada kemungkinan besar. So meaning to say, bila otot itu dia tidak kuat lagi, maka akan banyak angin terperangkap masuk di bahagian faraj. Okey, mengalami masalah jantung peranakan juga, ya, dan juga mempunyai masalah kencing yang tidak lawas. Jadi dia kan kita ada senaman Kegel. Puan-puan pernah dengar tak? Senaman Kegel ni sangat elok untuk kaum wanita. Jadi di mana kita at any time tengah duduk ke, tengah memandu ke, kan, pagi tengah sarapan ke apa ke, kita cuba macam ketatkan ataupun kemutkan, tarik gitu, kita tahan hold dalam kiraan 10 ke 15. Lepas tu kita lepaskan balik. So cara dia macam kalau nak buat macam mana tu, macam mana Zaza? Dia buat macam seolah-olah kalau kita try, kita boleh try waktu kita buang air nanti, time buang air, lepas tu kita cuba tengah buang air tu, pertengahannya kita cuba tahan supaya air kencing tu tak keluar. Dan itu cara senaman yang betul. Tapi jangan bawa waktu kencing. Bawa waktu kencing, jangan batu karang lah pula nanti. Kita duk menahan, kan. Tak, cara macam mana? Macam, yalah, kalau kita nak sebut makhraj, tempat keluar. Contohnya, kita nak sebut af, kan? Nak sebut mim, huruf mim. Jadi tambah alif di depan. Jadi jadi kita tahu kat situ lah tempat keluar. Contohnya sebut ad, nak sebut dal, sebut ad. Jadi kita tahu kat situ dia punya tempat keluar. Jadi ini macam tu lah. Jadi nak kesan macam manakah cara kemutan yang betul adalah waktu kita kencing tu, kita macam menahan dia. So itu adalah cara kemutan yang betul ataupun cara senaman yang betul. So bila at any time kita buat, kita kukuhkan balik, kita buat balik. Sebahagian orang dia kata dengan cara kita, kalau kita pakai yang panas tu apa ya, Puan? Bertungku dengan batu, kan, tapi bertangas, ya. Bertangas. So bertangas pun disebutkan antara kaedah yang baik juga untuk menguatkan balik otot kita itu. Tu orang tu dululah, kan. Jadi dia akan menguatkan balik kembali sebab dia kat situ disebut macam urat sarafnya katanya lah, kan, dah lemau, berangin. Dia kata gitu. Jadi bila dihangatkan, dia akan jadi baik semula. Wallahualam, saya tak tahu sebab saya tak pakai yang tu lah. Tapi betul, ya. Okey. So biasanya yang macam tu kita kenal lah bidan-bidan yang bertauliah tu, dia lepas bersalin. Kita selalu buat lepas bersalin, kan. Tapi sekarang tak bersalin pun elok lah buat. Tapi kena carilah mana, ataupun kita boleh beli bahan, cuma kena ada knowledge sikit. So itu juga cara yang baik. Sebab betul kadang-kadang kita tak tahu buang air besar. Dah buang air besar, maklumlah, anak sampai 10, anak sampai 5, kan, duk meneran dulu, rupanya buasi. Jadi kita tak tahu, bila lepas buang air je mesti akan ada najis melekat, contohnya, kan, ada sisa najis, baki najis. Jadi dia akan meresahkan kita bila kita nak beribadah. Jadi bila meresahkan kita, so kita fokus on macam mana nak menambah kesihatan kita. So tak baik tak apa, sebab tapi penting kita sudah berusaha, kan. Okey, berusaha untuk jaga amanah Allah ni. Baik. Bagi memastikan bahawa angin yang keluar masuk itu bukan dari vagina, wanita disarankan berdehem, beristibra'. Ya, kalau kita ni dia panggil beristibra' atau berdehem selepas membuang air. Kemudian lap kering bahagian sulit supaya tidak ada bubble, ya, dalam vagina kita. Mengelap kering bahagian sulit selepas beristinja atau melakukan ujian dengan meletakkan tisu di antara kelopak faraj. Jadi yang ini bagi mereka, especially kalau kita waktu semayang ni macam tak rasa keperluan, tapi kalau teruk sangat, ya perempuan, boleh letakkan tisu atau kapas di bibir faraj kita. Kita selit-selitkan di situ, betul. Selit-selitkan di situ ataupun sumbat. Jadi kalau sumbat tu macam selalu terkeluar balik, kan, sumbat ke bahagian dalam sikit lah. Setengah orang tak berani. Kalau tak berani tak apa, sumbat, kemudian pakai pad yang tebal sikit. Kalau pad nipis dia akan terlepas nanti, terlucut nanti. So pad yang agak tebal sikit, kemudian kita sematkan. Jadi bila kita pakai pad dan semua, insyaAllah nak
proses untuk tawaf apa semua mudah. Saya biasa juga berhubung ya dengan jemaah-jemaah sahabat-sahabat yang bila pergi tu kan dia akan bisik, Ustazah saya ada masalah ni. Lepas tu saya akan sarankan. Lepas tu bila habis tu saya kata macam mana puan okey tak? Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah Ustazah boleh. So kadang-kadang dia cuma risau je. Sebenarnya tak ada apa-apa pun kan. Tapi at least bila kita ada usahakan something tu Allah akan bantu kita lah ya. Okey. Baik, jadi itu cara dia. Now just untuk pengetahuan puan-puan saja, apabila kita sebut nak mensucikan diri kita daripada hadas kecil, especially kalau kita buang air ya, buang air kecil atau buang air besar, dia ada 3 kaedah ya untuk membersihkan. Saya rasa yang lepas saya dah sebut, tapi saya sebut sekali lagi. Nombor 1, kaedah yang terbaik, selepas sebaik sahaja kita buang air kecil atau buang air besar itu, elok bagi kita untuk beristibrak. Jadi beristibrak tu yang berdehem, sama ada buang air kecil ataupun air besar. Bagi wanita, kalaulah kita berada di tandas awam ya, yang perempuan-perempuan lain pun ada, kalau kita rasa tak sesuai untuk kita berdehem, kita boleh tekan dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri itu tekan di bahagian mana? Bahagian perut sebelah bawah kiri. Di bahagian perut sebelah bawah kiri tu yang dekat dengan kita punya faraj tu. Jadi kita tekan kawasan situ dengan hujung jari kita. Tengoklah mana yang mudah. Kalau rasa susah sangat, buat macam menguli itulah. kita tekan ya. Jadi bagi habis keluar. Tapi posisi yang terbaik kita adalah kita condong sebelah kiri, sebab takungan najis itu berada di sebelah kiri. Mana-mana yang tandas duduk, pastikan ada stool yang boleh membuatkan kaki kita, lutut kita itu 45 degrees. Dia ada dekat farmasi semua. Jadi kita boleh buat cara itu, dia melawaskan. Kalau tak, kita punya takungan najis tu dia akan terlipat. Begitu juga dengan yang takungan najis yang kencing tu kan. Jadi dia akan tidak smooth lah keluar dia. So itu yang pertama, istibrak. Lepas istibrak, yang ni saya sebut yang the best one ya. Yang the best one cara untuk kita beristinja. Yang kedua adalah dengan istijmar. Pernah dengar tak? Istijmar. Istijmar ni dia datang daripada perkataan yang biasa kita dengar adalah jamrah. Pernah dengar jamrah? Kat mana tu jamrah? Macam waktu haji je kan. Jadi untuk apa tu orang kata tu ibadah, melakukan ibadah di jamrah ni, apa yang paling penting? Ya, yang paling penting alat dia adalah batu. Ya, istijmar adalah membersihkan dengan batu. Jadi membersihkan apa tu Zazah? Membersihkan faraj kita atau dubur kita. Bawa batu lah pula. Okey, tapi sekarang dah zaman moden, kita bersihkan dengan tisu. Tapi bukan tisu basah, tisu kering. Melecet ke? Janganlah tekan. Jangan kuat-kuat sangat. Batu pun dia cuma palit aja, pastikan dia dapat pegang najis tu dan dia calik. Kita calik tu kita bawa keluar. Okey. So di situ, kalau tak ada air, istijmar sahaja sudah memadai, tapi 3 kali. So macam tu juga dengan tisu, kita ambil part mana, tapi dengan syarat dia tidak meleleh. Dia kalau meleleh tu susahlah juga kita nak ni kan, banyak tempat tu dah pergi. Okey, satu. Kemudian yang kedua, barulah beristinja dengan air mutlak. Okey, yang itu yang the best one yang boleh kita buat. Tapi kalau tak boleh, kita istibrak dan terus istinja dengan air. Kalau tak ada air, baru istijmar. Okey, so dia ada 3 kategori. Baik. Alright, dan sekiranya angin sudah tidak kedengaran lagi, maka angin yang keluar sesudah itu kebiasaannya adalah angin yang berasal daripada dalam saluran faraj. Jadi bila kita dah buat macam tu, dah kita lapik, kita sumbat, jadi maksudnya bila keluar betul-betul, confirm ini adalah angin saluran faraj yang kita namakan kentut vagina. Jadi barulah kita dapat membezakan apa yang olok-olok, apa yang real. So kalau yang real tu kena ambil wuduk balik lah.
Walaupun sudah bersusah payah ada tampal itu, tampal ini semua kan. Jadi sebenarnya tampal tu untuk memastikan saja mana satu yang fake kentut. Ya, yang mana satu bukan. Tapi kalau kita sumbat, saya katakan sumbat tu tadi, sumbat basically dia akan kekal di dalam. Bila kita sumbat dan pakai pad, yang tu dia bukan saja membantu untuk mengawal daripada bibir faraj, tetapi dia membantu kita daripada keluar daripada saluran faraj, ya. So wanita yang mengalami masalah ini disarankan untuk mempraktikkan senaman, dia panggil senaman kemud, tapi dalam bahasa Inggeris dia panggil Kegel, K-A-G-E-L, ya, untuk menguatkan semula otot-otot kemud bagi menutup kemas bukaan faraj. Baik, apakah dia hukum dan implikasi kentut vagina? Umumnya apabila keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur, seseorang itu dianggap telah berhadas kecil. Okey, dan dituntut untuk menyucikannya bukan dengan cara istinja tapi cara berwuduk. Okey, so berhadas kecil. Jadi kalau untuk sucikan kita, kalau kita bersih kan lah. Kita cebok beristinja tu bersih, ya. Suci dengan cara berwuduk. Faham ke tak faham? Faham, ya? Jadi kalau kita buang air besar, jadi kita sebut kita cuci, tapi dia belum suci. Kita cuci tu untuk membersihkannya. Tapi adakah kita suci daripada hadas kecil? Belum. Melainkan kita berwuduk atau bertayamum. Jadi bila kita berwuduk, maka kita telah suci daripada hadas kecil. Kalau hadas besar, dia kena mandi. So basically dia bersih, tapi belum tentu dia suci. Okey. Baik. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abbad bin Tamim menceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan seseorang berpaling iaitu meninggalkan solat sehingga ia mendengar bunyi kentutnya atau tercium baunya. Jadi antara sifat ataupun karakter kentut ini, dia berbunyi dan berbau. Jadi yang ini sangat penting khusus bagi mereka yang mempunyai penyakit was-was. Tapi kalau kita perempuan, kadang-kadang yang perempuan ini especially lah kan, dia kentut dia tak bunyi sangat. Tapi kita tahu itu kentut. Kan? Dan tak berbau pun. Kan, ya? Tapi kita tahu itu kentut sebab ada aktiviti berbunyi dalam usus besar kita, perut kita. Lepas tu keluar angin. So kita tahu dah itu kentut. So jadi bila kentut dia tetap batal. Jangan kata kalau ikutkan hadis dia mesti bau. Kita makan telur je bau-bau kan. Jadi kita mana-mana kita dah tahu dah pasti itu kentut, memang daripada aktiviti yang sama dengan yang berbau ataupun tidak berbau, lebih kurang sama kita keluarnya, maka ia pada kita dianggap kentut. Tapi kalau hadis ini sangat-sangat bagus diamalkan bagi mereka yang was-was. Sebab yang was-was tu tak ada kentut pun dia rasa dia kentut. Kan? Jadi ini untuk pastikannya perempuan. Baik, next. Adapun berkaitan isu angin yang keluar dari faraj wanita. Daripada faraj wanita basically tidak berbau kecuali kalau ada masalah penyakit di saluran tersebut, ya. Okey. Para ulama berbeza pandangan sama ada ia membatalkan wuduk atau sebaliknya. Maka ringkasnya Imam An-Nawawi, next ya, muka surah 68 dalam Al-Majmu' dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj menegaskan bahawa semua yang keluar daripada kubul sama ada melalui zakar ataupun faraj wanita ataupun dubur mereka dikira sebagai membatalkan wuduk. Apa je yang keluar. Okey, emas keluar pun batal juga wuduk, ya. Okey. Hukum ini terpakai kepada semua keadaan sama ada yang keluar itu berbentuk cecair, kencing, angin, cacing, ya, muntah, darah, batu-batu dan juga lain-lain. Okey. So jadi yang di sini yang akan dipanggil sebagai membatalkan wuduk, ya. Baik, jadi kalau cerit berit ke apa ke itu tetap. Baik, Imam Syafi'i dalam Al-Um turut menyebutkan bahawa tidak ada beza antara keluarnya benda tersebut sama ada dengan jarang-jarang berlaku. Ini yang jarang berlaku lah, yang jarang berlaku kita tak layan. Tak ada. Tetap juga dikira batal. Ataupun biasa berlaku secara adat. Ya, biasa berlaku secara adat maksudnya untuk uruf yang biasa memang berlaku pun. Okey, so itu dikira sebagai batal. Begitu juga tiada beza antara angin yang keluar daripada kubul perempuan atau lelaki atau dubur kedua-dua mereka.
Baik, hasilnya mazhab Syafi'i turut mengklasifikasikan angin yang keluar dari kubul, maksudnya dari bahagian depan, adalah membatalkan wuduk. Namun bagi mereka yang diuji dengan penyakit keluar angin, contohnya kita banyak makan kacang, dia ada satu kacang tu, kacang macam kacang kuda, kacang putih kan kacang kuda tu, dia kacang kuda ya. Dia dah kering, sedap sangat kacang tu. Kalau makan tu macam dia kena banyak makan sekali dengan sayur lah kot kan. Kita duk makan kacang tu je. Itu yang jadi kentut mancang, sampai orang panggil dia kacang kentut dia panggil. Ada sebagian orang panggil kacang kentut. Makan tu mesti kentut. Siapa yang ada masalah kentut, tak boleh nak kentut. Ustazah dah seminggu dah tak kentut-kentut ni. Oh, itu dah jadi toksik kan tu kan. Baik, makan, cari kacang kentut ya. Okay, kita panggil kacang kuda tak silap saya. Tapi kacang kuda dia lebih besar sikit. Okey. Baik, mereka diberikan keringanan bagi menunaikan solat sekalipun keluar sesuatu daripada dua jalan, kerana dia dianggap sebagai darurat sebagaimana darah istihadah. Jadi kalau dia dah dalam situasi yang tadi tu kan, dia makan kacang kentut tu, jadi dalam 3-4 hari tu memang kentut je. So dia boleh guna cara ini ya untuk berhadapan dengan masalah itu tadilah. So jadi yang pertama, perlu sedaya upaya menjaga taharahnya seperti memakai atau meletakkan sesuatu yang boleh menghalang hadasnya tadi. So maksudnya di situ kita kena ada kapas, ada tisu yang lembut ya, ataupun tisu muka. Jadi kita boleh guna untuk sumbat ataupun kita lapik ya. Okey, itu yang pertama. Kemudian perlu bersegera mengambil wuduk. Selesai bab tu terus cepat-cepat ambil wuduk. Apabila sudah masuk waktu tapi selepas azan, dan kemudian jaga taharahnya. Okay, jadi dalam waktu dia wuduk tu dia jaga taharah dia ya. Okey, so kalau misal kata waktu wuduk tu tinggal basuh kaki je keluar angin, ambil wuduk sekali lagi. Jadi supaya dalam tempoh kita ambil wuduk itu tidak tidak terbatal. Wuduk belum habis lagi dah kan. Okey, tapi melainkan dia memang tak boleh tahan langsung. Dia setiap 2 saat kentut, 2 saat kentut. Kalau dah begitu time ambil wuduk pun tak mengapa. Jadi kita tengok kategori kita yang tahu, kita yang ukur. So kita yang kena decide. Kalau kita ini kronik ni, setiap 2 saat kan. Jadi cara dia macam tu. Jadi ambil wuduk walaupun baru je selesai kumuh-kumuh kentut lagi kan. Dah baru selesai basuh tangan kentut lagi kan. Jadi kita ulang-ulang macam tu tak keluar daripada tempat wuduk tu kan. Penat dah. So kalau begitu keadaan dia, teruskan ambil wuduk sehingga selesai. Tak kisahlah berdebur gitu kan. Keluar pun tak mengapa, tapi yang penting kita kena cover. Sebab nak cover tu tak nak bila angin itu keluar dia bawa najis sekali, ataupun tidak nak membantu dia supaya jangan terlalu direct sangat keluar. Baik, next adalah terus bersegera melakukan solat tanpa bertangguh. Janganlah pula pergi keluar dulu ambil barang Shopee dulu, buka dulu kan. Dia panggil apa, unpack ke apa ke, unboxing kan. Unboxing dulu, siap ambil video padahal dah ambil wuduk dah tu, padahal kentut tu kan. Dia pergi unboxing dulu kan. Jangan, terus kita solat. Sebab tu ambil wuduk selepas masuk waktu. Okey. Next, perlu diingatkan bahawa angin yang keluar dari faraj wanita yang membatalkan wuduk ialah angin yang keluar dari dalam saluran ya. Okey, daripada dalam saluran atau bukaan dalaman faraj. Adapun angin yang keluar dari kelopak besar lebiah atau bibir faraj sahaja. Yang itu sebab mungkin kita pergerakan kita kan, ataupun otot tu maklumlah sebab dia dah macam kita dah melahirkan anak banyak. Jadi bila dia kembang tu dia macam belon. Jadi belon tu bila kecut tu dia lebih kuat bunyinya kan. Jadi kita punya pergerakan pun berbunyi. Jadi pastikan itu berbunyi angin ataukah apa ya. Okey. Baik, jadi angin tersebut keluar kerana pergerakan otot, ia bukan diistilahkan sebagai kentut faraj yang sebenar. Okey. Jadi jelas ya? Makin bertambah jelas hopefully. Baik, situasi dalam keadaan kita tak pasti. Ini yang dekat bahagian lebiah ataupun bahagian dalam, kita tak pasti. Kalau tak pasti, sunat ambil wuduk balik. Kalau kita tidak pasti. Sebaliknya, sekiranya masalah tersebut macam terganggu
mengganggu kita sampai ke tahap was-was. Tak jadi dah kita ni nak sembahyang, tak sembahyang, letih dah kan. Maka jangan layan. Okey, jangan layan. Sebab orang yang was-was ni, dia punya imajinasi itu dominan. Dia mendominasi pembuatan keputusan dia. Jadi dia punya imajinasi, bukan yang real. Jadi kalau yang real, dia boleh perasan, dia sedar. Tapi yang was-was ini, dia cepat imagine. Jadi bila gitu, jangan dilayan. Malah ia dituntut untuk meneruskan solat sehinggalah diyakini. Diyakini dengan apa? Dua tu tadi. Bunyi yang kuat dan bau. Dua, two in one. Okey. Baik, dalil dia, Abu Hurairah menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan tidak perlu mengambil wuduk melainkan kerana ada bunyi atau terdapat bau. Okey. Baik, selain itu bagi wanita yang sering mengalami masalah angin pada faraj juga disarankan mengambil langkah-langkah berikut. Ada 4 langkah. Nombor 1, lepas sahaja kita buang air, kita beristibra. Okey. Kemudian basuh kemaluan dengan sempurna melalui istijmar dan istinja. Siapa buat 3-3 ini? Yang ini the best category. Kategori yang terbaik sebagaimana yang Allah puji sebahagian daripada penduduk di Kuba. Ya, mereka melakukan menyucikan diri mereka dan juga jasmani mereka itu dengan baik, dengan sesuatu yang Allah sendiri puji mereka. Jadi caranya, sebagian riwayat mengatakan diorang ni suka beristijmar dan beristinja. Jadi dia buat 2, kita ada 3 lah, berdeham, kemudian istijmar dan istinja. Baik, kemudian seterusnya mengelap faraj sehingga kering dan kemudian tutup ruang kemaluan itu dengan tisu atau dengan kain, saya tambah sini kapas, atau menutupi ruang dengan rapat menggunakan tuala pelekat yang nipis. Tapi bagi mereka yang contohnya, tengok kalau nipis basically tanggal, sebab kalau saya waktu melakukan tawaf tu, dia kata Ustazah, saya pakai panty liner, tapi dia tak jadi. Tapi biasanya kalau yang pakai yang tebal tu dia lebih ni lagi, sebab dia mungkin dia kedap, dia lebih ketat. Okey. Jadi merapat dengan rapat menggunakan tuala pelekat yang nipis dan bersih. Kemudian memakai seluar dalam yang kemas agar udara tidak boleh keluar masuk sebelum berwuduk dan menunaikan solat. Okey. Baik, alhamdulillah. Ada persoalan tak dalam kiraan 5? Ya, puan. Betul-betul. Yang itu sama juga. Sama juga otot tu. Jadi otot tu, maka kita kena buat yang Kegel tu, dan juga cubalah rawatan yang kita panggil sebagai bertangas tu tadi, mungkin boleh membantu. Okey. Jadi yang tu pun sama juga istihadah tu. Itu belum lagi kita ketawa, kadang-kadang ketawa pun terkeluar juga. Batuk lagi lah sebab dia daripada dalam, bersin pun kadang-kadang. Okey. Jadi itulah dia masalah kita kaum perempuan. Okey. Baik, yang keempat, yang muka surat 70. Sebab tu bila macam tu kan saya pun terfikir, perempuan, saya kata Masya Allah, terima kasih ya Allah. Allah tak bagi kita keluar sangat kan. Yang kerja berusaha untuk mencari nafkah tu dia letak di bahu lelaki. Sebab dia tahu kita ni macam tu nak menyusukan anak lagi kan. Bila menyusukan anak, dia pergi tempat kerja tu dah kena pam lagi. Tak pam nanti demam pula kan, sebab demam susu dan sebagainya. Jadi Allah tak nak bagi berat pada kita. Tapi kalau kita bersedia, kita mampu, kita nak buat itu because of masyarakat, kena betulkan niat. Niat betul, kita punya kesusahan kita, susah payah kita tu Allah akan bagi ganjaran. Tapi kalau niat tak betul, aku nak lawan je lah suami aku ni kan, bukannya harap dengan lelaki ni, contohnya kan. Kalau diceraikannya, aku tak ada siapa tempat pergantungan. Itu salah dah perempuan. Pergantungan kita pada Allah kan. Jadi kita betulkan niat, kita bekerja, kita dengan susah payahnya macam tu, ialah dengan pakai tutup aurat lagi. Lelaki senang je, anytime dia boleh keluar kan. Asal kemas je pakai, dia siap tak sampai 5 minit kan. Kita perlu juga paling tidak 15 minit kan, paling tidak. Kita nak itu nak dengan tudung lagi kan. Jadi itu pun sudah kita kalah dengan dia. Kecuali kalau lelaki tu yang tengok helaian rambut dia, yang tu dia mungkin dia nak blow dulu ke kan. Jadi nak tengoklah pula ada uban, ada kelimum, yang tu lain lah kan.
Okey, so jadi situ kita syukur sangat pada Allah dan betulkan niat kita apabila kita bekerja. So bila kita bekerja tu for the sake of ummah, for the sake of kita punya family, untuk membantu suami kita, untuk membantu ibu dan ayah kita, untuk menambah kekuatan ekonomi keluarga kita, menambah kekuatan ekonomi orang Islam. Itu yang bila kita dengan duit kita beli daripada produk-produk yang Muslim sebagai contohnya kan, kita sentiasa akan mendapat ganjaran, insya-Allah ya. Okey. Next, sentuhan berlainan jantina yang bukan mahram membatalkan wuduk. Jadi yang bukan mahram itu selain daripada ayah kita, adik-beradik lelaki kita, pak cik sebelah ayah, pak cik sebelah ibu, kemudian atuk kita, atuk sebelah ayah, atuk sebelah mak juga. Tapi sepupu atuk tak boleh, adik-beradik atuk tak boleh. Okey, adik-beradik ayah aja boleh. Boleh ke tak? Dah sudah. Adik-beradik atuk boleh? Oh, boleh. Adik-beradik atuk boleh. Sepupu atuk tak boleh. Minta maaf. Sebab saya duk terfikir ni, atuk saya dengan atuk yang tu dia sepupu. Yang tu betul tak boleh. Sebab saya fikir saya tak salam dia. Dia sepupu. Dia bukan adik-beradik. Dia adik-beradik atuk boleh. Sepupu atuk tak boleh. Adik-beradik ayah boleh. Sepupu ayah tak boleh. Okey, itu yang ke atas. Kalau yang ke bawah, anak saudara boleh. Adik-beradik kita, anak-anak dia semua adalah mahram. Kemudian anak-anak lelaki dia orang pula, adik-beradik kita. Anak-anak dia semua mahram kita. Jadi anak buah kita lah, anak saudara. Dan kemudian anak-anak dia pula. Okey, anak-anak dia cucu saudara ya. So cucu saudara pun mahram. Okey. So sampai ke bawah. Dia panggil ascendant, kemudian descendant yang ke bawah tu. Tapi kalau contoh menantu adik-beradik, tak boleh dah. Jadi yang cucu kita tu okey dah kan, cucu tu. Okey, tapi yang perempuan, cucu perempuan dia kahwin suami dia, yang itu tak boleh. Hatta kalau kita ini berkahwin dengan duda yang ada anak, contohnya dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Anak lelaki dia dengan kita boleh, tapi anak perempuan dia kahwin, bawa masuk menantu lelaki, kita menantu tiri lah kot. Tak boleh. Kita kena pakai tudung. Tapi kalau kita mak betul, boleh. Bagus. Boleh faham. Jadi itu adalah mahram. Okay, so yang ini berlainan mahram. Maksudnya kita pegang semua yang mahram tu tidak batal. Tapi kalau yang bukan mahram, maka dia membatalkannya. Baik. Saudara pada suami kita tak boleh. Bapa saudara suami, ya. Boleh. Jadi dia direct bapa saudara kita okey, tapi bapa saudara dia tak boleh. Okey, boleh. Ipar pun tak boleh. Ipar tak boleh. Sepupu sebelah suami, sebelah ayah. Yang jadi wali kita, wali dengan mahram lain ya. Wali dengan mahram berbeza. Ada yang mahram boleh jadi wali kita. Ada yang bukan mahram tapi boleh jadi wali kita. So yang bukan mahram itu adalah sepupu lelaki kita yang sebelah ayah. Jadi kita tetap tak boleh pegang. Sama juga sepupu tak boleh pegang. Boleh pegang tapi dia boleh batal wuduk maksudnya. Okey, jadi sepupu sebelah mak pun sama juga, kita tak boleh lah. Dia bukan mahram tapi dia tidak boleh menikahkan kita. Dia bukan wali. Jadi yang wali itu adalah sepupu sebelah ayah. Alah ustazah, saya tak rapat dengan dia, saya lagi rapat dengan sebelah mak. Bukan rapat tak rapat. Dia punya status tetap dia pegang. Okey, bukan bermakna dia wali kita boleh pegang dia ya. Ni salam ni wali engkau, dia kata. Tak boleh. Walaupun dia wali kita, sepupu tu je lah. Ayah wali okey, dia mahram kita. Atuk wali kita, mahram kita. Pak cik tu wali kita, mahram kita. Tapi sepupu kita dia bukan. Okey, tapi sepupu yang wali, walaupun dia wali kita, tapi dia lah satu-satunya
wali satu-satunya wali yang bukan mahram ataupun wali yang boleh dikahwini. Sebab kalau bukan mahram maksudnya boleh kahwin. Sepupu sebelah ayah boleh kahwin tapi tidak digalakkan. Kan sebab terlalu dekat. Okey, so jelas tu ya. Baik. Umumnya para ulama menyatakan haram bersentuh antara lelaki dan perempuan asing tanpa keperluan yang mendesak. Keperluan mendesak seperti menyelamatkan. Ya, okey. Contohnya lah naik bas dia nak terjatuh. Kita pun pegang tangan dia ya. Jangan kemarang. Okey, kita kena cepatlah kan sebab nak menyelamatkan. So benda tu kena clear dalam kepala otak kita. Jadi kalau dia tak clear, dia macam haram halal haram. Sempat jatuh. Okey, lepas tu terkenang. Allah, kenapa lah aku tak selamatkan orang tu. Okey, baik. Namun para ulama berbeza pendapat berkaitan isu bersentuhan kulit suami isteri tanpa berlapik dari sudut membatalkan wuduk ataupun tidak. Ya, okey. Jadi ringkasnya Imam Syafi'i dia kata suami isteri itulah dia halal tapi dia untuk wuduk ya. Jadi kalau Imam Syafi'i kata kalau sentuh tanpa berlapik ada nafsu ke tak ada nafsu ke batal wuduk. Tapi yang ni hanya mazhab Syafi'i. Kalau jumhur tak batal kecuali dengan syahwat. Itu jumhur meaning to say majority. Jadi majority voice maksudnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i termasuk juga pada kes yang samak atau sentuh babi. Kalau mazhab lain dia samak babi ni dia tidak ada hukumnya. Babi tak, dia anjing saja. Jadi kita yang babi ni pada Imam Syafi'i yang telah mengkiaskan kerana sifat ataupun karakter babi ini hidup dia lebih kotor berbanding anjing. Begitu. Sebab tu Imam mazhab Syafi'i ini dipakai di kawasan dekat dengan area kita, dekat China, India kan. Jadi sebab apa? Sebab kawasan-kawasan tu memang banyaklah berurusan dengan. Kalau Timur Tengah dia tak ada sangat dengan bab satu ni. Okey. Bab satu senang je. Kadang kalau ada budak-budak ni saya tak berani nak sebut. Saya sebut bab satu. Ni tak ada budak-budak okey je. Sebab dia orang akan ke situ kan. Kan. Padahal kita nak sebut ni untuk menerangkan. Jadi dia jadi ke situ pula. Sebab tendensi persekitaran kot lah. Okey. Baik. Dalil dia Abdullah bin Umar berkata, ciuman lelaki terhadap isterinya dan menyentuh dengan tangannya adalah termasuk mula masah. Okey, sesiapa yang mencium isterinya atau menyentuh dengan tangannya maka wajib dia berwudu. Ini dalam Imam Malik punya riwayat ataupun dalam kitab hadis Okey. Al-Muwatta. Kalau riwayat Malik adalah kitab Muwatta. Tegas Imam An-Nawawi, bersentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik adalah batal wuduk. Orang yang disentuh hukumnya adalah sama seperti orang yang menyentuh dari sudut membatalkan wuduk. Namun wuduk tidak terbatal sekiranya persentuhan tersebut berlaku dengan anak kecil. Jadi kalau anak-anak kepada anak saudara kita yang lelaki tu kan, yang bapak dia kita boleh pegang, betul tak? Tapi anak-anak dia boleh. Anak-anak kecil, anak kawan kita lah. Yang belum balik tu. Okey, bila kita sentuh tidak batal. Okey. Dan tidak batal juga sekiranya suami kita menyentuh rambut kita. Dia nak pergi, kita kata, mama ada wuduk. So kita nak sembahyang mungkin isyraq ke, sunat isyraq ke, ada wuduk. So dia cium ubun-ubun kita, kena rambut. Batal ke tak? Tak. Okey. Ataupun dengan gigi. Kita tengah gelak-gelak, lepas tu dia pun macam nak pegang, kita elak terkena gigi. Alhamdulillah kena gigi bang, tak batal untuk saya, kita kata. Ataupun dengan kuku. Jadi tidak batal. Yes, kulit dan kulit. Sebab memang betul bila kita tengok balik daripada sudut saintifiknya, rambut, gigi dengan kuku ni dia tidak ada reseptor deria sentuh. Dia tak ada respon, tak ada. Kalau tangan dia memang ada sentuhan, ada sense, ada deria.
Baik, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua-dua kakimu sampai kedua-dua buku lali. Jika kamu berjunub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperolehi air, bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyusahkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu bersyukur. Dekat kita kadang-kadang tak boleh faham kenapa kita kentut kena ambil uduk. Patut kalau kentut tu di belakang kan, kubur basuh lah, logiknya kan. Tapi dalam bab ibadah ni memang kita kena serah pada Allah, kena dengar. Kan? Jadi Masya Allah, itu hikmah dia. Betul. Jadi bila kita kentut tu, yang malu bukan punggung kita. Yang malu tu muka kita. Jadi satu yang kita kena basuh muka. Itu hikmah dia nak bagi tahu. Baik. Salah satu hikmah dia. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendirikan solat dalam keadaan kamu sedang mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula dalam keadaan berjunub, kecuali melintasi sahaja di masjid dibolehkan sehingga kamu mandi terlebih dahulu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang daripada tempat buang air atau menyentuh kamu akan perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air untuk berwuduk, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih, maka sapulah muka dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. Okey, jadi tayamum tu dia guna debu yang bersih. Tapi sebahagian pandangan dia kata kalau kita naik kapal terbang tu kan, yang dekat dinding kapal terbang, dekat cushion kan, kita tepuk macam kapet ni ada debu dah. Dia kata dah boleh dah tepuk dah. Saya tak setuju dengan pandangan tu, walaupun ada yang kata saya lebih suka memegang pada pandangan yang memang ada nampak debu dia. Jadi debu tu is debu yang kita boleh nampak ain dia yang suci, ya. Sama ada debu yang telah siap kan, ataupun kita sendiri bawa debu, ataupun kat mana-mana pasir ke tanah dekat bumi, yang itu pada saya okey sebab kita tahu. Tapi kalau debu dekat dinding, dia saya betul sebab dia sekarang ada bahan-bahan kan, bahan sintetik, bahan kimia, memang nampak debu tapi itu bukan debu tanah, dia debu lain. Tepung pun debu juga boleh jadi kan, bedak pun debu juga, tapi itu bukan tu ya betul. Okey, baik, teruskan ya. Melalui dua ayat ini disimpulkan bahawa menyentuh kulit berlainan jantina yang bukan mahram tanpa berlapik adalah membatalkan wuduk. Okey. Perkataan aulamastumun nisa dalam kedua-dua ayat ini membawa maksud menyentuh kamu akan perempuan. Menurut bahasa Arab pula, tengok perkataan lamasa ni bermaksud bersentuh, bukan bersetubuh. Sebab ada ulama yang mengatakan alamastumun nisa ni ini adalah bersetubuh. Okey, so tak apa, ni kita membincangkan pandangan Imam Syafi'i, ya. Okey. Dan juga bukan bercium-ciuman atau sebagainya. Adapun hadis-hadis lain yang menjelaskan bahawa bersentuh kulit suami isteri tidak membatalkan wuduk, tidak diterima dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i kan, so kita belajar tentang ini. Tapi kalau tuan-tuan perempuan nak terima, tak apa, perempuan terimalah daripada mazhab lain. Cuma jangan kacau pemikiran mereka yang memegang mazhab Syafi'i. Jangan mengatakan pula kau ni salah, kau ni sesat, yang tu yang salah. Sebab dia ada pandangan lain, dia ada dalil lain. Sebagaimana kita juga menghormati mazhab-mazhab lain yang dia pegang tidak batal. Cuma jangan kita macam seolah-olah merendahkan ataupun menghina lah. Sebab since you menghina pegangan orang itu, seolah-olah kita menghina para ulama. Okey. Kerana status hadis-hadis tersebut adalah dhaif, yang itu menurut ulama daripada mazhab Syafi'i, dia nampak hadis-hadis yang dipegang itu statusnya adalah dhaif. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan baginda sallallahu alaihi wasallam mencium sebahagian isterinya, kemudian baginda keluar solat tanpa wuduk. So yang itu dia punya status adalah dhaif. Baik, begitu juga berkaitan riwayat Imam Bukhari. Ini hadis ni tidak dhaif, dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dia cerita tentang apa? Hadis itu sahih, tapi still hadis itu masih boleh dibincangkan. Okey.
Apa hadisnya? Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Dia sangat strong. Dia bukan dhaif ya. Dia hadis yang kita panggil kalau hadis yang strong lah. Strong hadis ya, hadis yang sahih. Jadi hadis daripada Imam Bukhari, dia cerita Aisyah ni tidur. Dan waktu tu Nabi sedang solat. Dan waktu Nabi solat, Nabi nak sujud, Nabi tolak kaki Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maksudnya di situ kalau kita tolak kaki. Tolak kaki tu maksudnya peganglah Aisyah kan. Maksudnya batal, tak batal pun Nabi boleh solat. So dia berpegang begitu. Tetapi mazhab Syafi'i, hujah-hujah yang dihuraikan oleh Imam Syafi'i, dia tengok pula. Walaupun status hadis itu sahih, dia melihat uruf orang Arab tidur macam mana. Jadi uruf orang Arab, dia tidur memakai seluar panjang. Dan dia ada selimut, yes. Sama dia pakai selimut, dia pakai dia dulu stokin tak adalah, dulu sama ada kain yang panjang ataupun dia pakai seluar. Jadi kemudian maklumlah kan kalau dengan Aisyah, Nabi di Madinah. Kalau di Madinah cuaca malam sejuk ke panas? Biasanya sejuk kan. Jadi kat situ dia dah nampak dah. Dan dia kata kalau begitu maka baginda sallallahu alaihi wasallam bila dia menolak kaki Aisyah kemungkinan berlapik. Jadi disebut ada kemungkinan berlapik menurut kebiasaan. Jadi kita tak boleh sebut saja Nabi tolak kaki Aisyah, macam tu kita boleh pegang lelaki dan perempuan. So meaning to say, perempuan, apabila kita letak hukum, ini yang bahaya bila kita tak mau ikut mazhab. Sebab apa? Sebab kita ikut kita punya akal kita saja. Jadi kalau kita ikut mazhab, mereka itu pakar dalam bidangnya. Kita ikut mazhab bukan bermakna kita tak ikut Nabi. Tapi huraian yang dilakukan oleh para mazhab ini, ulama-ulama ini, dia ada huraian tersendiri. So as long as you ikut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, semua betul walaupun bertentangan. Itu yang kita maksudkan tu tadi. Sebab mereka adalah pakar dalam bidangnya. Perempuan sama juga. Kalau kita jumpa dengan doktor pakar sakit pun sampai 5 jumpa. Kenapa ni? Sebab saya datang haid berlambat-lambat. Macam darah tu berjak-jak. Kayak datang setiap 2 jam. Terpaksa tukar pad. Contohnya kan. Kita jumpa 5 pakar. 5 pakar ini dia bagi ubat lain-lain. Lain-lain 1, 2, 3, 4, 5. Lain-lain dia bagi. Kita nak pertikaikan ke atau kita percaya pada mereka? Percaya sebab dia ada kepakaran. Tak adalah kita nak bawa tu pergi tengok ke pergi ke makmal. Tengok ni ada apa kandungan dia kan. Itu bukan kita punya kemampuan. Nak pergi ke makmal mana pun kita tak tahu. Okey, jadi di situ kita selama mana kita berpeganglah kepada aliran mazhab ni, insya-Allah. Mazhab ini adalah mazhab-mazhab yang telah diiktiraf ya. Okey. So jadi nampak tak bagaimana halusnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini melakukan orang kata satu pengkajian dan juga rumusan ya. Okay, kesimpulan dia, hadis Bukhari ini tidak menyatakan bahawa Nabi SAW menyentuh kulit Aisyah tanpa berlapik baginda sedang bersolat. Hanya yang disebut dalam hadis ini adalah baginda menolak kaki Aisyah saja. Justru ekoran itu, hadis ini walaupun dia sahih, dia mengandungi ihtimal. Ihtimal ni dia membawa kemungkinan-kemungkinan. Mungkin berlapik, mungkin tak berlapik. So jadi siapa-siapa yang berpegang kepada mungkin berlapik, betul ke tak? Siapa-siapa yang berpegang kepada mungkin tak berlapik, betul ke tak? Betul. So kenapa mesti nak gaduh? Gitu ya. Okey. So next, dalil-dalil yang mengandungi ihtimal kemungkinan maka gugurlah bagi mazhab Syafi'i, tidak boleh dipakai menjadi dalil. Itu prinsip-prinsip Imam Syafi'i. Baik, lantaran itu berpegang kepada zahir ayat yang menyatakan bahawa bersentuhan berlainan jantina yang bukan mahram tanpa berlapik membatalkan wuduk adalah lebih kuat mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Selain itu, pandangan ini juga ternyata lebih berhati-hati dalam melakukan amal ibadah. Namun dalam keadaan yang sukar dikawal seperti ketika mengerjakan haji, bersentuhan berlainan jantina yang bukan mahram tanpa berlapik dalam keadaan tidak bersyahwat tidak membatalkan wuduk. Pandangan ini telah diputuskan oleh Muzakarah Haji kali ke-21 berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i yang marjuh, yang rajih
ya, dan ia bertepatan dengan mazhab Hambali dan juga Maliki. Baik, so jelas tu. Jadi kenapa sampai macam tu sekali ya kita nak menilai hadis? Sebab hadis ini dia menterjemahkan apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Yang dalam ayat Al-Quran itu disebut aula mastumun nisa. So lamastumun nisa ni macam mana? Itu yang kita kena tengok bagaimana Rasulullah SAW mempraktiskan. Jadi bila mempraktiskan pula datang pada kita pemahaman. Faham macam mana ni? Nabi buat begini Jadi tu yang datangnya ihtimal pula. So maksudnya sesuatu ini macam ada possibility both side. So kalau pendirian imam mazhab lain mungkin dia kata kalau yang ihtimal ni kita boleh ambil yang bagaimana. Dia ada prinsip-prinsip dia pula. So jadi yang itu kalau kita belajar betul-betul dalam bab ini insya-Allah kita akan lebih faham. Okey, so saya rasa setakat tu saja insya-Allah. Akil, baligh dan hid kita akan cerita pada kelas akan datang. Okey, ada soalan tak dalam kiraan 5? Pak Ya, silakan. Masalah kecilan bukan dalam macam perempuan. Selagi dia tak keluar saya ada apa yang saya kata. Betul. Ya. Jadi tak kuat. Betul. Dan sebagian kita dia galakkan pakai tempen. Yang tiup macam betul kan, dia masukkan ke dalam. So dia memang akan jagalah lendir tu daripada keluar. Okey. Tak. Dan yang kita bincangkan ni angin. Jadi bila angin, mudah-mudahan kita ikut secara yang sama supaya jangan meleleh keluar kan. Jadi kita tampal. Mudah-mudahan angin itu tidak keluar. Dan kadang-kadang bila angin keluar baru lendir keluar kan. Okey. So wallahu alam, terima kasih banyak-banyak kita tutup dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.